Go. So okay, kejap Bismillahirrahmanirrahim. Mulakan dulu dengan Al-Fatihah and then baru baca doa. Okay, dipersilakan. Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina ni'matak wa anshur lana min azani rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Rabbana zidna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, thank you. Kenapa laju sangat? Nervous ke? Lama tak baca doa? Tak apa. Tapi sebenarnya again saya selalu ingatkan lagi sekali apa-apa pun, especially for the Muslim boys kan, yang Muslim tu saya sangat encourage lah. Awak boleh baca doa sebab doa ni kita nampak simple tapi doa ni something dia boleh boost awak punya confidence. Dan satu lagi bila you guys berani doa tu, untuk saya awak ada macam mana saya nak cakap, awak ada saya cuba nak cari orang yang all-rounder tau. What we call as all-rounder ni all-rounder ni maksudnya kita bukan baru start all-rounder ni bukannya kita nak yang pandai je, kalau boleh kita nak yang boleh bercakap and then kita nak yang ada confidence. So basically saya tengok dekat sini tingkatan 4UM awak ada satu kelebihan berbanding sini. Setiap orang ada kelebihan dan kekurangan tau. Maksud saya memang Tuhan kita tapi antara satu sama lain. Sorry bebel sikit. So basically macam kelas 4UM yang saya rasa satu advantage, saya tak susah nak cari orang baca doa. So basically adalah ramai yang boleh baca doa, but adalah saya boleh panggil kembar, saya boleh panggil Faiz Hakimi pun lama tak jumpa ni tapi dia boleh baca doa, Nabil boleh baca doa. So for those yang boleh baca doa, I think it's a good start for you. Sebab lelaki ni bukan apa, saya rasa macam korang memang nature dia born to be a leader. So basically kalau korang ada confident tu korang boleh pergi jauh. Bukan saya kata perempuan tak boleh jadi leader, you guys pun boleh, tak ada masalah. Cuma kalau kita dalam Islam biasa kalau kat depan tu yang jadi imam mestilah lelaki kan. So basically I believe ni mengarut sikit tapi benda ni as a reminder sebab korang 16 tahun ni, benda korang 16 tahun tapi sebenarnya korang ni nanti lelaki, tak kisahlah bangsa apa, lelaki korang akan jadi ketua kepada keluarga. Kalaulah korang ni adalah ada cakap lelaki-lelaki yang ada kualiti yang bagus ni, makin lama macam makin kurang sikit kan, susah nak cari. So basically kalau kita boleh polish banyak lelaki-lelaki yang ada credibility, banyak lelaki-lelaki yang ada confidence, so basically sebenarnya kita ada boleh build family yang bagus. So saya percaya something tau, saya percaya yang apa-apa society ni kita start ni family. Kalau unit keluarga itu bagus, saya rasa kita akan ada society yang bagus. So basically korang kena ingat tau, semua ni tak kisahlah dalam kelas ni kan, lelaki perempuan, korang one day korang akan ada family sendiri dan especially for boys, korang akan jadi ketua keluarga. So if korang ada confident, korang boleh jadi ketua keluarga yang bagus dan kita ramai ketua keluarga yang bagus. So basically kita boleh build society yang bagus. So saya rasa korang kelas depan korang ada satu advantage, korang normally satu pandai, satu lagi bukan pandai, korang punya motivasi belajar adalah lebih tinggi. So basically saya rasa dari segi future korang ada bright future, bukan sahaja dalam bidang akademik tetapi dalam juga society. So yang itu sebab tu awak nampak simple tapi bagi saya it's a huge impact. So siapa-siapa yang teringin nak baca doa, korang try start dengan baca doa. So sebenarnya benda tu is very good for you. Okay, so itu sahaja. Sadaqallahul azim, kesian yang lain. Alright, so kita mulakan sekejap. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. So kita mulakan dengan Mazrin. Kumpulan Mazrin bentang. Sekejap, saya pakai ni lah sebab yang ni saya tukar dalam bentuk PDF. Mazrin nak dalam bentuk PDF ke ataupun nak yang saya dalam bentuk Canva? Which one do you like? Dua-dua okey cikgu. Dua-dua okey. So saya pakai
Saya pakai PDF satu sebab kalau saya pakai PDF saya boleh conteng, itu je beza dia. Okay, so kumpulan Mazrin siapa nak bentang? Fazlina dengan Hazika. Yay! Alright, so siapa dulu mula? Faz ke Hazika? Saya. Saya itu adalah Faz. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami akan membentangkan Silakan. soalan 4A dan 4B. Raja 1 menunjukkan perubahan aras antibodi dalam darah individu X dan Y bagi satu tempoh tertentu. 4A1. Apakah jenis keimunan yang diperoleh oleh individu X dan Y? Jenis keimunan yang diperoleh oleh individu X ialah keimunan pasif buatan, manakala individu Y ialah keimunan aktif buatan. 4A2. Nyatakan bahan yang disuntik ke dalam individu X dan Y. Bahan yang disuntik ke dalam individu X ialah antiserum, manakala individu Y ialah vaksin. 4A3. Jelaskan perbezaan kandungan bahan yang anda nyatakan di A2. Antiserum ialah plasma darah yang mengandungi antibodi atau antitoksik bagi sesuatu penyakit, manakala vaksin ialah antigen yang mati atau telah dilemahkan yang disuntik ke dalam badan seseorang untuk merangsang sistem keimunannya bagi menghasilkan keimunan yang dikehendaki. Seterusnya, 4B1. Pada lengkung graf bagi individu X dan Y, tandakan dengan anak panah masa suntikan kedua diberikan. Anak panah hijau menunjukkan masa suntikan kedua diberikan kepada individu X dan Y. 4B2. Mengapakah suntikan kedua diperlukan oleh individu X dan Y? Bagi individu X, suntikan kedua diperlukan adalah untuk meningkatkan aras antibodi melepasi aras keimunan. Ini kerana kuantiti antibodi dalam darah jatuh ke bawah aras keimunan selepas satu tempoh tertentu. Manakala individu Y pula, suntikan kedua diberikan untuk meningkatkan semula aras antibodi melepasi aras keimunan untuk memberi perlindungan terhadap penyakit. Ini kerana suntikan pertama tidak mencukupi untuk individu mencapai aras keimunan yang dikehendaki. 4B3. Berdasarkan lengkung graf bagi individu X dan Y, nyatakan dua perbezaan keimunan yang dicapai oleh X dan Y. Antara dua perbezaan keimunan yang dicapai oleh X dan Y ialah memberi perlindungan dengan serta-merta tetapi jangka masa yang pendek sahaja bagi individu X. Manakala individu Y pula memperoleh kesan keimunan lambat tetapi keimunan kekal untuk tempoh masa yang lama. Sekian, terima kasih. Yeay, tahniah. Alhamdulillah. Saya suka you guys bentang, even though kadang-kadang macam rasa macam suara menggeletar ke, tapi bagi saya macam saya lagi sekali kenapa bentang sebab dia adalah nak boost your confidence. Again, sebenarnya saya ulang lagi sekali, KSSM yang sekarang adalah bukan untuk cari pelajar yang pandai saja, tapi yang pelajar yang all-rounder. What is all-rounder? Yang ada confident yang bagus dan boleh public speaking yang bagus. So senang kata, kita nak jadikan korang yang boleh jual. Maksud saya kalau korang pergi kerja, maksud nanti korang masuk korang masuk dalam bidang pekerjaan, so korang ada banyak macam nak cakap, kita kata all-rounder lah. So korang ada banyak package, so korang boleh pergi jauh. Okay, alright. So saya nak ulas sikit je. So soalan ni sebenarnya senang tau. Kalau senang tapi kalau tak buat tak boleh juga kan. Soalan ni selalu keluar soalan struktur ataupun keluar kertas satu. So awak tengok tau, apa-apa saja kalau dia bagi graf, you guys nampak sahaja ada suntikan like this kan. Awak nampak saja dia suntikan, ini mesti buatan. Keimunan jenis buatan. Awak nampak je suntikan, itu adalah buatan. Kemudian awak tengok satu lagi tips, awak tengok aras keimunan. Kalau this one, aras keimunan dia jatuh, maksud saya awak nampak kan this one, dia jatuh.
Jatuh maksudnya lama-lama dia akan habis. Awak ingat yang ini pasif. Kalau yang ini, dia jatuh tetapi masih di atas aras keimunan, ini adalah keimunan aktif. Kalau yang ni you guys nampak dia di bawah aras keimunan, dekat bawah aras keimunan ni, kita kata ini adalah pasif. So, senang kata soalan ni adalah paling kacang kalau you guys faham. Ini adalah soalan jenis aplikasi ataupun soalan jenis kefahaman. Maksudnya berdasarkan graf, aplikasi sebab dia berdasarkan graf. So, kalau you guys pandai tengok graf, korang boleh jawab. Okay, so ingat lagi sekali, kalaulah dia ada melibatkan suntikan, confirm dia buatan. Kemudian macam mana you guys nak tahu pasif dengan aktif, korang tengok. Kalau dia di bawah aras keimunan, ini adalah pasif. Kalau yang this one walaupun dia jatuh masih lagi di atas aras keimunan, kita panggil dia sebagai aktif. So awak ingat yang korang suntik COVID tu, itu adalah mana satu? Keimunan aktif buatan atau keimunan pasif buatan? Kalau yang korang suntik dengan hari tu COVID tu. Aktif buatan. Yes, so yang korang tu adalah aktif buatan. Sebab tu korang suntik vaksin. So ingat je, kalau vaksin sahaja itu adalah keimunan apa? Keimunan aktif buatan. Kalaulah keimunan yang ini kita panggil dia keimunan pasif buatan. So yang ini adalah anti-serum. So yang ni kita tak belajar, yang ini kumpulan Hazika buat apakah beza anti-serum dengan serum. Again, kalaulah anti-serum tu adalah plasma darah yang mengandungi antibody. Sebab tu kita kata antibody daripada luar. Tapi kalau vaksin kita suntik apa? Kita ada suntik antigen yang telah mati ataupun yang telah dilemahkan. Tetapi apa kebaikannya? Kalaulah jenis anti-serum ni, satu kebaikannya dia cepat. Senang kata dalam tu ada antibody. Dia tak payah tunggu badan tu hasilkan antibody. Okay, tetapi kalaulah vaksin ni dia lambat sikit dia punya. Macam mana nak cakap, dia lambat nak kick, lambat nak hasilkan keimunan dia sebab kita tunggu sel darah putih kita menghasilkan limfosit, menghasilkan antibody. So ingat, keimunan sebenarnya keyword dekat sini sebenarnya kita nak hasilkan antibody. Tetapi antibody tu kena melepasi aras keimunan. Kalau dia melepasi aras keimunan, barulah kita kata orang itu sebagai imun. Mesti melepasi sini. Okay, now seterusnya kita ada kumpulan Ha Ho Yun, siapa nak bentang? Kumpulan Ha Ho Yun. Akila dan Amira. Yes, alright. So teruskan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kumpulan kami akan membentangkan soalan 5. Dua individu memperoleh keimunan terhadap demam campak dalam keadaan berbeza. Individu X sembuh daripada penyakit campak. Individu Y pula disuntik dengan sejenis ampaian dan memperolehi keimunan terhadap campak selepas beberapa bulan. Uraikan keimunan yang diperoleh oleh individu X dan Y. Dalam individu X, limfosit dirangsang untuk menghasilkan antibody yang mengusahakan antigen. Sel memori akan kekal dalam badan. Sel memori ialah sel limfosit yang menyimpan memori tentang patogen tersebut. Individu X memperoleh keimunan aktif semula jadi dan berupaya melawan penyakit tersebut pada masa akan datang. Ampaian yang disuntikkan kepada individu Y ialah vaksin. Vaksin merupakan patogen yang dilemahkan untuk merangsang limfosit bagi menghasilkan antibody. Individu Y memperoleh keimunan aktif buatan dan mempunyai keimunan terhadap penyakit campak. Okay, good. So awak kena ingat tau, campak ni dia bukannya jenis campak. Masa zaman dulu, sebelum COVID-19 kan, kalau korang rajin baca kan, kita ada satu penyakit yang nama dia adalah Spanish flu. Spanish flu ni kena pada tahun, dia berlaku 100 tahun sebelum ni, which is tahun 19 berapa, saya tak ingat, subhanallah. Saya tahu sebelum Perang Dunia Pertama kot.
lebih kurang lah macam tu. So katakanlah ada certain, wah thank you so much, 1910, sebelum lagi Perang Dunia Pertama. Okay, so kalau kita nak tengok dekat sini, ada certain penyakit, ada orang sekarang kan, saya tak boleh tahan daripada tak cakap, macam orang yang kata anti-vaksin. Okay, masalahnya orang yang anti-vaksin ni, kebanyakan orang yang anti-vaksin ni sebenarnya mak ayah dia vaksin ni dulu. So senang kata macam ni, masa zaman tak ada vaksin, campak ni orang kata apalah sangat campak kan. Tapi masa zaman dulu, campak ni ada banyak jenis campak. Masa zaman dulu yang tak ada vaksin, campak ni boleh menyebabkan kematian. Kalau macam saya suka tengok cerita sejarah, saya suka sejarah, saya suka tengok drama The Crown kan. Saya suka sejarah England, sejarah. Kalau if you not mistaken macam Queen Elizabeth, dia punya keturunan dulu, zaman-zaman dulu sebenarnya ada orang boleh mati disebabkan campak. So basically bila ada vaksin, kita kurang nak dengar ada orang mati sebab satu penyakit. Okay, so vaksin ni kenapa dia punya baik? Senang kata, bukan kita kata kalau cocok vaksin orang tak mati, tak ada. Maksud saya mati tu tetap di tangan Tuhan. Cuma kita nak kata bila kita suntikkan vaksin, dia punya komplikasi tu adalah kurang berbanding orang yang tak disuntik oleh vaksin. Keimunan yang ni kan, saya nak ambil satu ni. Korang tahu tak chicken pox? Chicken pox ni cacar berair. Orang kata sekali dalam hidup awak mesti sekali kena. Benar tak? Ada tak orang kena chicken pox tu? Yang kalau dia kata pakai daun bambu tu kan? Ada tak yang tak kena chicken pox lagi? Ada tak dalam kelas ni yang belum pernah kena chicken pox lagi? Ada tak? Tak tahu. Okay, saya nak bagi tahu awak saya Meha. Oh Meha. Meha, jangan risau. Meha, saya bagi tips tau Meha. Kalau you guys takut, okay, kalau korang takut ni sebab saya ada experience, saya tanya banyak doktor kan, dia banyak nanti awak ada dengar banyak makcik-makcik cerita which is benda tu mitos. Sebenarnya chicken pox tu dia ada vaksin tau. Kalau awak takut nak kena chicken pox, korang boleh ambil vaksin. Tapi vaksin tu tak ada dalam kita punya imunisasi macam Mazicing punya ni tau. So kita kena ambil kat luar. Kenapa? Sebab benda tu senang kata tak ada siapa yang meninggal disebabkan chicken pox tu. So kita tak bagi benda tu sebagai wajib. Tapi kalau awak tak nak kena chicken pox tu, kalau awak nak kurangkan dia punya komplikasi tu, you guys boleh ambil suntikan vaksin chicken pox tu. If I'm not mistaken, kena 2 kali lah. Kalau cubalah tanya ada certain klinik swasta dia buat. Saya cuba nak bagi satu tips je. Katakanlah kalau orang kena chicken pox, ni sebab saya tanya dulu anak saya kena, dia kecil lagi, which is saya kesian lah kan. Kalau orang kena chicken pox, dia ada satu ubat tapi doktor tu tak offer, tapi sebenarnya boleh. Ada satu ubat kalau orang kena chicken pox namanya antiviral. Kalau siapa-siapa kena, awak ambil satu ubat ni namanya antiviral. Dia mahal sikit tau, antiviral atau antivirus ni. Dia mahal sikit, satu botol tu RM80. Tapi antiviral ni buat apa? Kalau let's say you guys kena chicken pox, dia bunuh virus tu dari dalam. Tapi ada makcik-makcik dia tak percaya, ada certain makcik tak percaya, dia kata kena minum air kelapa whatsoever, dia kata chicken pox tu kena keluar, kena banyak ni dekat muka, dekat tangan. Bila dia keluar habis barulah awak sihat. Tapi sebenarnya benda tu adalah mitos. So ada orang bagi tahu macam-macam makcik kata, dulu saya pernah tanya kan, ada macam-macam tu kata jangan ambil antiviral tu sebab nanti antiviral tu dia kata chicken pox tak habis keluar. Bila tak habis keluar boleh kena lagi sekali. Tapi sebenarnya benda tu adalah mitos. Kenapa dia adalah mitos? Saya tanya doktor, betul ke? Dia kata tak adalah. Dia kata sebenarnya antiviral ni fungsi dia macam ni. Kita ada virus tu dalam badan, dia bunuh sikit, dia tak bagi virus tu membiak. Maksudnya awak ada virus chicken pox tu dalam badan, bila awak makan antiviral tu, antiviral sama HIV punya antiviral tapi bukanlah dia sama ubat tapi dia punya fungsi sama bila kita kata pasal antiviral. Kita makan ubat tu, dia akan cuba menghalang pertumbuhan virus tu lebih banyak. Senang kata dia menghalang virus tu membiak, lebih banyak membiak. Therefore kalau dia menghalang pembiakan tu, so kita tumbuh dia punya apa nak cakap, scar chicken pox tu sikit. So Meha, kalau awak kena, awak tak nak ambil vaksin, awak boleh ambil antiviral. So bila orang ambil antiviral tu, sebenarnya dia tak keluar banyak. Macam anak saya tak ada muka-muka. Tak ada. Dia ada satu je ibu dia besar kat sini.
So itu ada satu kebaikan antiviral. So itu adalah mitos kepada antiviral, which is saya bagi tahu awak, so hopefully nanti awak adalah ilmu baru. Okay, right. So tahniah. Okay, so seterusnya. Okay, so kumpulan ini, kumpulan Mazicing, siapa nak bentang? Saya dengan Meha. Oh, okay, so siapa mula dulu? Zicing Saya Meha? cikgu. Oh, cute-nya. Okay, teruskan. Okay. Semua sejahtera cikgu. So 6A, seorang bayi yang baru dilahirkan perlu menerima imunisasi berdasarkan rancangan imunisasi yang disyorkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Terangkan mengapa program imunisasi ini diperlukan. Jawapannya ialah bayi yang baru dilahirkan perlu menerima imunisasi berdasarkan rancangan imunisasi kerana pada peringkat fetus, bayi tidak menerima keimunan terhadap sesetengah penyakit daripada ibunya iaitu keimunan pasif semula jadi. Juga selepas mencapai umur 6 bulan, keimunan pasif semula jadi semakin merosot. Tambahan pula, bayi akan terdedah kepada pelbagai jenis penyakit berjangkit, misalnya penyakit campak. Bayi tidak berupaya melawan jangkitan kerana tidak mempunyai keimunan terhadap penyakit tersebut. Oleh itu, bayi perlu diberi suntikan imunisasi untuk membolehkannya memperolehi keimunan terhadap penyakit tersebut. B2. B1. Sesetengah suntikan vaksin memerlukan 1 dos sahaja sepanjang hayat seorang individu. Jelaskan mengapa. Jawapannya ialah 1 dos suntikan cukup untuk merangsang sistem keimunan badan supaya menghasilkan kepekatan antibodi melebihi aras keimunan dan kekal sepanjang hayat untuk mencegah jangkitan. B2. Ibu Sinti terlupa membawa Sinti ke klinik untuk mendapatkan suntikan dos ketiga hepatitis. Jelaskan kesannya terhadap keimunan Sinti. Sinti mungkin akan dijangkiti penyakit hepatitis B sekiranya terdedah kepada virus hepatitis B kerana paras antibodi dalam badannya belum mencapai kepekatan yang diperlukan untuk memberi perlindungan daripada penyakit itu sepenuhnya. Boleh tengok raja di sebelah. Dia belum capai capai aras keimunan apabila suntikan kedua. So perlu suntikan ketiga baru capai aras keimunan. Alright, okay, tahniah. Saya suka Mazicing, thank you so much sebab awak ada buat a few research about this one. Kejap ya. Okay, now. So, saya nak ambil satu cerita yang pasal yang ni, hepatitis ni. Sebenarnya macam ni tau. Kita punya sistem imunisasi ni, dia makin lama dia dah makin baik. Saya cerita saya punya kurang berbanding awak punya kurang. Allahu Akbar. Khairi, Uzma, boleh tolong ibu ambilkan charger laptop kat bawah tak? Kat atas meja. Okay. Sekejap saya teruskan je. Kalau dia mati-matilah. Okay, so saya nak cerita. Masa zaman saya kecil dulu, saya tak ada hepatitis B tau. So bila kita tak ada suntik hepatitis B ni adalah disebabkan virus. Hepatitis ada banyak virus tau. Kalau kita kena dengan hepatitis B, kita kena penyakit hepatitis B. Kalau virus tu yang kena kat kita hepatitis C, kita kena penyakit hepatitis C. Kalau hepatitis A, virus hepatitis A yang attack kita nama dia adalah hepatitis A. So senang kata virus hepatitis ni ada tiga jenis. A, B dan C. Kalau kita kena serang hepatitis B, dapatlah B. Okay, so saya nak cerita pasal yang ini tau. Masa zaman saya kecil-kecil dulu, masa zaman arwah nenek saya dulu, sebenarnya kita masa zaman-zaman dulu dia tak ada suntikan untuk hepatitis. So basically macam saya ada seorang pakcik dan arwah nenek saya meninggal adalah disebabkan oleh virus hepatitis C. So lepas tu saya ada kawan saya kena hepatitis B. So masa zaman saya kecil dulu, ramai sangat orang kena hepatitis. So macam arwah nenek saya dengan pakcik saya kurang bernasib baik, dia meninggal disebabkan hepatitis C. Kalau kawan saya itu pula, kawan saya ni lagi kesian. Kawan saya kesian, masa tu kami belajar kat USM. Dia kena hepatitis B. Maksudnya hepatitis B ni dia lagi bahaya dia sikit. Bukan bahaya je So you guys dengar tak? Guys dengar dia boleh kena hepatitis adalah disebabkan makanan. Saya tambah tau. Hepatitis jadi boleh merebak kalau saya kena sebab dia suka makan kat luar.
and then dia kena hepatitis B. Masalahnya saya tak tahu teknologi sekarang tau. Sesiapa yang kena virus hepatitis B ni, virus tu bila dah masuk dalam badan, dia macam HIV positif juga, dia tak boleh keluar. So kawan saya just survive sampai sekarang, dia ambil antiviral je. So maksudnya virus tu duduk dalam badan, awak tak boleh bunuh dia. Dia always there. So macam kawan saya dia ada hepatitis B, masa dia pregnant, sama juga dia kena ambil antiviral, make sure anak yang dilahirkan tu tak kena hepatitis B. So hepatitis B ni sebenarnya boleh merebak tau. Kan, boleh ditransfer daripada ibu kepada anak. Dan hepatitis ni adalah ni hati. So sekarang saya dah tak dengar tau orang meninggal pasal orang ada hepatitis. Dia rosak. So biasanya orang yang ada penyakit hati ni, hepatitis ni, the first thing awak nampak perut dia besar. Bengkak tau. So dia toksik. Satu lagi mata dia warna kuning. So basically sebenarnya saya nak cakap, saya tak sure lah orang anti-vaksin tu fikir macam mana. Kebanyakan penyakit dah banyak tak wujud disebabkan yang ini tau. Yang Mazi Chin tunjuk kat kita ni. Penyakit yang imunisasi ni sebabkan kita ada imunisasi ni, jadual imunisasi ni, banyak penyakit-penyakit yang pelik-pelik kita dah tak pernah jumpa. Okay, tetapi saya ambil satu kejap ya, macam measles mumps ni, sebenarnya measles, mumps, rubella ni, dia adalah measles campak yang teruk tau, yang boleh menyebabkan kematian, bukan campak, bukannya chicken pox berair yang macam korang kena tu, bukan. Measles ni zaman dulu-dulu orang boleh menyebabkan kematian. Okay, saya nak ambil satu, ada satu penyakit ni, saya nak ambil polio. Mana satu hal ni? Okay. Yang ni human papilloma ni saya rasa, bukan. Ini HPV ni adalah perempuan. Ini nak elakkan daripada, saya ambil satu ni. HPV ni biasanya kena pada perempuan. Maksudnya perempuan umur 13 tahun awak akan dapat suntikan HPV. Nah, disebabkan suntikan HPV ni, saya bagi tahu, HPV ni dulu dia suntik umur budak 13-15 tahun. Sekarang saya, if I'm not mistaken, masa korang tingkatan 1 korang dah ada suntikan HPV. Betul ke salah? Betul tak silap? Tak ingat lah cikgu bila kita orang suntik. Atau rendah? Sekolah menengah tak Mazrin? Ke sekolah rendah? Mendengar tak silap? Tengok sekolah menengah, kata satu Okay, now saya nak cerita pasal HPV ni satu, tapi sebab korang belajar bio semua, so basically saya just direct je lah dengan cara sebab ilmu. Okay, HPV ni dulu-dulu, sebab saya jadi cikgu dah lama kan, HPV ni dulu-dulu kita suntik pada umur budak adalah 15 tahun tau. Lepas tu dia orang buat research, okay yang ni korang budak baik-baik tapi kita expose je, kita cakap. Diorang buat research, KKM buat research, kebanyakan remaja sekarang, diorang dah terdedah dengan buat hubungan seks sejak umur 13 tahun. So therefore, diorang disuntik, korang punya suntikan HPV ni daripada umur 15 tahun, diorang dah bagi kat budak umur 13 tahun. Sebab diorang buat research, banyak budak dah buat hubungan seks pada dia tingkatan 1. Kenapa kita buatkan dia rendah pada tingkatan 1? Sebab HPV ni, vaksin HPV ni tak berkesan kalau orang tu dah buat hubungan seks. Maksudnya kalau girls tu, dia dah buat hubungan seks and then dia suntik HPV, vaksin HPV tu dah tak berfungsi untuk dia. So basically sebab tu lah KKM dia buat suntikan ni HPV tu pada umur, ni ada kat sini lah, Zicing dah bagi kat saya dah, pada umur 13 tahun. Masa starting orang kenal kan, lagi pada umur 15 tahun tau. Tapi sebabkan sekarang banyak budak exposure lebih, pengaruh lebih, so orang dah buat, ada yang dah buat hubungan seks pada umur 13 tahun. So basically again HPV ni tidak berfungsi jika korang dah buat hubungan seks. So biasanya kena bagi suntikan dulu baru buat, kalau orang tu dah buat hubungan seks, dia ambil suntikan HPV, so vaksin tu dah tak berfungsi dengan awak. So that one is for your knowledge. Korang tahu tak? Mesti tak tahu kan? Okay, now macam polio ni pula, saya nak cerita pasal polio. Kalau you guys ada saudara mara kat Sabah Sarawak, kebanyakan imunisasi diorang bagi lebih awal. Kenapa? Sebab satu dekat Sabah, saya ambil Sabah lah. Banyak Sabah ni something yang kita susah, benda tu adalah politik. Bukan politik saya nak cakap, dia banyak orang Filipino yang macam kita tak tahu bukan warga negara. So basically kita tak tahu, diorang tak boleh ambil suntikan tau. So basically kat sana exposure dia terhadap penyakit tu adalah lebih.
So basically saya nak bagi tahu polio ni sebenarnya dekat Malaysia dah lama tak ada, tapi 2 tahun lepas polio tu wujud balik, virus tu datang balik. Macam mana boleh ada adalah disebabkan oleh ada satu kumpulan-kumpulan yang tak vaksin, which is yang bukan warga negara, yang orang Filipino. Orang-orang yang tu sebenarnya saya kesian tau. Filipin pun tak mengaku rakyat dia, kita Malaysia pun tak mengaku rakyat dia sebab dia tak ada surat beranak, so dia tak boleh sekolah, dia tak boleh kerja. So for those yang pergi Sabah, korang akan perasan lah orang golongan tu. Yang golongan tu saya rasa macam kesian lah kan. So basically dia orang banyak privilege dia orang hilang, dia tak ada privilege dari segi kesihatan, sekolah. Kenapa? Sebab dia tak ada surat beranak dan IC. So basically bila dia orang tak ada surat beranak dan IC, dia orang tak dapat, kita nak cakap dia orang tak dapat kemudahan medical tu, government punya medical. Tapi buruknya satu, bila penyakit kena kat semua orang boleh kena. So itu orang kata downside dia lah. Kesian lah dekat orang yang tak ada warga negara. Okay, now so seterusnya kita ada siapa ni? Afwan. So kumpulan Afwan, siapa nak bentang? Saya dengan Aiman. Afwan, tak ada orang lain ke Afwan? Saya dengan Aiman. Dengan? Aiman Mana dengan yang Syazan. lain? Aiman dengan Syazan. Okay, alright. So macam mana? Okay, siapa mula dulu? Afwan ke? Tak, saya. Okay, silakan. 6D. Aziman terpijak paku berkarat semasa ekspedisi mendaki gunung. Berikan jenis suntikan sesuai diberitahu oleh doktor. Terangkan jawapan anda. Untuk rawatan segera, Aziman perlu diberikan suntikan anti-tetanus dengan serta-merta. Anti-tetanus mengandungi antibodi yang boleh melawan penyakit tetanus. Paku berkarat yang dipijak oleh Aziman mungkin mengandungi bakteria Clostridium tetani yang menyebabkan penyakit tetanus iaitu kancing gigi. Oleh sebab antibodi bagi penyakit tetanus sudah sedia ada dalam antitetanus, maka antibodi tersebut boleh bertindak dengan segera terhadap bakteria tersebut. Sistem keimunan badan tidak perlu dirangsang untuk menghasilkan antibodi terhadap penyakit tersebut. Oleh itu, keimunan yang diperoleh oleh Aziman dikenali sebagai keimunan pasif buatan. Suntikan antiserum dapat menyelamatkan Aziman dengan segera berbanding dengan pengimunan yang mengambil masa yang terlalu lama untuk merangsang sistem keimunan badan bagi menghasilkan kuantiti antibodi yang dikehendaki. Okay, terima kasih. Okay, sudahlah suara awak Afwan. Lagi? Bawah hand? Sekejap. Ini Yang sama tak je. tulis. Yang tu C. Okay, teruskan. 6C. Berikan bagaimana virus HIV dapat melumpuhkan sistem keimunan seseorang yang dijangkiti oleh virus ini. Virus HIV menyerang dan melumpuhkan sistem keimunan sel limfosit, menjadikan badan manusia tidak mempunyai upaya untuk menentang penyakit. Bakteria, yeast, parasit dan virus yang pada kebiasaan tidak menyebabkan penyakit yang serius dalam seseorang yang mempunyai sistem keimunan yang sihat boleh membahayakan dan membawa maut kepada seseorang yang menghidapi penyakit AIDS. Ini adalah kerana virus HIV menyerang dan memusnahkan sel yang pada permukaan mempunyai molekul CD4, misalnya sel limfosit T. Limfosit T berfungsi memusnahkan mikroorganisma patogen. Limfosit T ini merupakan sel perumah bagi virus HIV semasa jangkitan virus. HIV ini akan melekat diri pada membran plasma limfosit T dan seterusnya membina bahan genetik DNA virus. DNA virus akan memasuki nukleus limfosit T dan bergabung dengan DNA limfosit T untuk menjadi sebahagian daripada DNA limfosit T. Di dalam limfosit T, virus HIV akan beraplikasi untuk menghasilkan populasi virus HIV yang baru yang akan menyerang sel limfosit T yang lain. Dengan cara itu, virus HIV melumpuhkan sistem keimunan seseorang yang dijangkiti.
Okay, so saya nak cerita virus ni macam saya nak kata dia adalah, nanti saya tunjuk, saya nak hapuskan dulu pembayangan. Saya ada satu video yang menarik yang you guys tengok video tu, saya rasa dia adalah macam korang tengok virus tu dia macam alien. So benda tu menakutkan sikit lah. Saya nak cerita pasal virus HIV. HIV ni kalau lah ayat dia ni kan, ada tu statement ni macam apa. Ini ayat dia macam ayat doktor yang disuruh kan statement ni. Virus HIV menyerang bla bla molekul CD4. So saya nak cakap macam ni je. Virus HIV ni dia serang, dia nak buat perumah. Senang kata virus HIV ni high demand tau. Dia bukan sebarang perumah dia nak. Dia nak perumah dia apa? Sel darah putih. Lepas tu sel darah putih bukan sebarang sel darah putih pula dia nak. Dia nak sel darah putih limfosit T. Masalahnya bila dia serang HIV ni, bila dia serang ataupun dia attack lah, serang lah. Dia serang limfosit jenis limfosit T ni, dia akan menyebabkan antibody tidak terhasil. So senang kata, macam ni tahu kesimpulannya, limfosit ada dua jenis. Satu adalah limfosit T, satu lagi adalah limfosit B. Now, limfosit B ni yang hasilkan antibody. So saya ulang, limfosit ada dua jenis. Satu limfosit T, satu limfosit antibody limfosit B. Tetapi limfosit B hanya boleh di-trigger, boleh menghasilkan antibody apabila T attack. So senang kata, limfosit T kena buat kerja dulu, baru limfosit B ni baru hasil antibody. So therefore, kalau limfosit T ni tak dapat menghasilkan antibody, T ni tak dapat menghasilkan antibody, langsung tak hasilkan antibody, T ni mati. So limfosit B ni langsung tak boleh menghasilkan antibody. Okay. So kita teruskan last kali ke bulan Nabil. Okay Nabil, siapa nak bentang Nabil? Kembar dengan Hafiz. Saya cikgu. Okay. Right. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, teruskan Kembar. Assalamualaikum dan Hafiz. selamat sejahtera. So hari ini kumpulan kami akan membentangkan soalan 7 dan soalan 8. Soalan 7. Kadang-kadang doktor memberi antibiotik untuk merawat sesetengah jangkitan penyakit. Doktor menasihatkan supaya mengambil kesemua antibiotik yang diberi mengikut tempoh yang disyorkan. Jelaskan mengapa langkah ini penting untuk dipatuhi. So jawapannya, sekiranya antibiotik yang diberi tidak habis dimakan, bakteria yang tidak dibunuh akan menjadi imun terhadap antibiotik tersebut. Ini akan menghasilkan strain bakteria yang imun terhadap antibiotik. Strain bakteria ini membiak dengan cepat dan antibiotik yang sedia ada tidak dapat membunuh strain bakteria ini lagi. Maka jika dijangkiti, rawatan dengan antibiotik yang sedia ada tidak lagi berkesan dan sistem imun mungkin tidak dapat melawan strain bakteria yang baru ini. Apakah itu antibiotik? Ya, cikgu atas cikgu. Apakah itu antibiotik? Antibiotik ialah ubat yang digunakan untuk merawat jangkitan yang disebabkan oleh bakteria. Antibiotik tidak berkesan terhadap jangkitan virus seperti demam biasa, selsema dan batuk. Apa pula kerintangan antibiotik? Berlaku apabila antibiotik hilang keupayaan untuk membunuh bakteria. Oleh itu, antibiotik tidak lagi berkesan untuk merawat jangkitan bakteria. Punca berlaku kerintangan antibiotik, penggunaan antibiotik berlebihan, penggunaan antibiotik yang tidak tepat, contohnya merawat jangkitan yang disebabkan oleh virus dengan antibiotik seperti sakit tekak, demam, selsema dan batuk biasa. Tidak ambil antibiotik dalam tempoh yang ditetapkan. Bahaya ke kerintangan antibiotik? Bahaya kerana ia akan menyebabkan kita mudah terdedah kepada lebih banyak penyakit. Siapa lagi sambung? Seterusnya, soalan 8. Anda menziarah rakan anda yang sakit di hospital MRSA iaitu Methicillin Resistant Staphylococcus aureus, iaitu sejenis strain bakteria yang lazim didapati di hospital. Strain bakteria ini imun terhadap banyak jenis antibiotik akibat penggunaan pelbagai jenis antibiotik untuk merawat pesakit di hospital. Cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil untuk mencegah diri daripada dijangkiti MRSA. MRSA adalah bakteria jenis Staphylococcus yang sudah kebal terhadap banyak jenis antibiotik seperti
amoxicillin dan penicillin. Gejala MRSA adalah bengkak kemerahan di kulit yang menyerupai jerawat. Demam, menggigil dan lebih teruk boleh masuk lebih dalam dan menyebabkan jangkitan berbahaya pada darah, sendi, tulang, paru dan jantung. Jawapan bagi soalan 8 ialah mencuci tangan dengan antiseptik selepas menjarah. Menutup mulut dengan topeng mulut ketika bercakap dengan pesakit. Elakkan daripada menyentuh peralatan hospital. Lap alatan dengan kain bersih sebelum menggunakannya. Membasuh tangan dengan kerap. Okey, soalan Nabil ni, soalan kumpulan Nabil ni sebenarnya adalah soalan yang kebat. So senang kata macam ni tau. Saya suka satu buku teks awak. Sometimes orang macam underestimate buku teks. Tapi sebenarnya kalau korang nak tahu, kebanyakan soalan kita berdasarkan buku teks. Cuma maybe dia akan ubah sikit je. Okay, so basically sebenarnya kalau korang rajin, korang kena rajin buat latihan buku teks. Dan satu lagi, latihan buku teks ni, actually dia ada format SPM tau. So macam soalan tadi saya kata suntikan, itu adalah format SPM. Soalan kumpulan Nabil ni sebenarnya adalah soalan kebat tau. Dan saya suka soalan yang ini sebab kita selalu buat. Korang ada tak kes yang selalu tak habiskan antibiotik? Selalu. Okay, now saya. Okay. Now, sebab tu kalau lah korang tak mampu habiskan antibiotik, korang jangan ambil. Tapi tengok orang, awak jangan ikut saya. Awak kena tanya doktor. Macam, sebab saya ada anak kan. So normally saya ada banyak experience pasal benda ni. Macam kalau anak saya demam, dia memang ada anak, ada seorang anak tu, mana ubat yang sedap. Okay, ada anak ni memang yang jenis senang sakit tau. So basically doktor akan tanya boleh habis tak? Dia boleh makan ubat tak? Dia kata puan boleh jaga tak anak ni? Sebabnya kita takutlah kalau dia tak ambil antibiotik, dia bergantung pada antibody diri dia. So kita nak tahu budak tu dia mampu tak nak lawan. Sebab bila banyak sangat antigen dalam badan dia, patogen menyebabkan penyakit, dia boleh menyebabkan panas tu tinggi. Kan awak ingat kan? Dia akan menyebabkan suhu meningkat. Suhu meningkat tu nanti boleh menyebabkan sawan tarik. So basically doktor akan tanya dululah, okay, saya mampu tak jaga? Saya kata kalau saya kata saya mampu jaga, so biasanya saya tak ambil antibiotik. Unless kalau kalau anak tu demam dah lama sangat. Dan normally doktor perasan tak? Saya rasa sekarang virus makin lama makin hebat. Zaman dulu korang demam, korang tak payah makan antibiotik. 2 hari, 3 hari dia dah settle. Kalau korang jenis demam yang lebih daripada 5 hari atau nak dekat seminggu, doktor akan suggest korang mesti ambil antibiotik. Kenapa? Sebab virus tu dia dah akan masuk dalam salur darah dan dia boleh menyebabkan infection. So biasanya kalau ada orang demam yang teruk sampai masuk hospital yang kena drip semua tu, itu adalah disebabkan jadi dia buat infection yang lebih teruk. So maksudnya blood infection. Pernah dengar tak blood infection? Kalau dia demam dia kata kena blood infection. So blood infection tu adalah disebabkan oleh patogen atau antigen tu ada dalam badan kita terlampau lama. So saya nak cerita pasal antibiotik. Antibiotik ni dia tak boleh bunuh virus tau. Antibiotik ni dia hanya boleh bunuh bakteria. Sebab tu macam orang kena virus COVID-19. Kalau dia tengah sakit, dia tak ada antibiotik tau. Dia bergantung pada sistem pertahanan badan dia sendiri je. Okay, so penyakit-penyakit yang disebabkan penyakit disebabkan bakteria boleh ada ubat untuk antibiotik. So saya betulkan sikit Antibiotik untuk bunuh bakteria, antiviral untuk membunuh virus. Okay, so awak ingat macam tu je. Antibiotik untuk bunuh bakteria, kalau antiviral adalah untuk menghalang pertumbuhan virus. Saya cantik sikit. Now, antibiotik ni tadi saya rasa macam siapa baca ni kat sini kan. Ke how punya tu tadi. Korang nak ambil antibiotik, sebenarnya dia ikut berat korang tau. Kalau pediatricians, macam sebab saya ada anak yang selalu demam, so saya nak tambah sikit. Kenapa budak kecil selalu demam? Okay, tadi how ke ho? Ni sebab dah habis kan. Nanti korang ada anak baru korang tahu. Mak awak selalu cakap, dia kata budak kecil selalulah demam. Kenapa budak kecil selalu demam? Adalah disebabkan badan dia belum banyak antibody untuk certain penyakit. Senang kata macam ni. Setiap kali korang demam yang menyebabkan demam tak boleh bangun, korang adalah kena daripada virus yang lain. Katakanlah saya buat macam ni lah, satu contoh. Saya demam disebabkan oleh virus A. Pertama kali virus A tu attack saya akan menyebabkan demam. Kalau virus A datang lagi sekali,
Okay, saya tak demam. Sebab saya dah ada antibody terhadap antigen ataupun virus A tu. Demam disebabkan oleh virus. Virus kita ada beribu-ribu virus yang ada dekat udara kita. Ke berjuta, I don't know. Tapi setiap kali orang tu sakit, dia adalah disebabkan oleh virus berbeza. Kalau virus yang sama attack badan kita, kalau kita dah ada antibody terhadap tu, terhadap penyakit tu ataupun keimunan terhadap penyakit tu, kita kata kita dah kebal, kita dah imun. Untuk budak kecil, kenapa dia selalu sakit? Sebab dia punya antibody tu baru sikit je. Dia ada, maybe antibody dia baru ada 5-6. Sebab dia baru nak build dia punya antibody. So antibody dia kalau melepasi aras keimunan, kita kata dia sebagai imun, kebal. So kalau untuk budak kecil kenapa dia sakit? Sebab dia kebal untuk serta penyakit tu baru dia nak bina. Dia tak banyak lagi. Tapi macam kita kenapa kita kurang demam? Sebab kita dah ada banyak keimunan terhadap serta penyakit. Banyak sangat. Okay. So sebab tu budak kecil memang selalu demam. Tapi dia demam, kita kena perhatikan dia lah. Dan satu lagi kenapa saya tambah sikit kenapa budak kecil kena ambil suntikan? Sebab suntikan ni untuk build dia punya keimunan dengan cara kita main tipu sikit, kita cocok dalam badan dia adalah patogen yang dah dilemahkan. Dan saya tambah sikit. Yang ini kan, yang ni sebenarnya baru tau untuk saya. Sebenarnya saya suka koran bentang. Sebenarnya saya suka koran bentang sebab lepas tu saya pun baca tau. Maksud saya dia bagi masa untuk saya digest. Yang ini pun saya baru tahu tau. Rakan anda sakit di hospital, MRSA, okay, yang ini adalah sejenis strain bakteria yang lazim didapati di hospital. Okay, sebab tu pernah korang perasan tak kalau hospital Sungai Buloh dia tak bagi semua orang masuk. Biasanya budak bawah 12 tahun tak boleh masuk. Betul ke tak? Betul. Kenapa? Sebab sebenarnya hospital ni adalah tempat membiak banyak penyakit. Sebab tu sebenarnya tak digalakkan orang pergi hospital melawat pesakit. Dan satu lagi orang yang budak kecil, orang pregnant. Biasanya kalau orang pregnant, sarat, janganlah pergi hospital. Sebab hospital tu ada tempat banyak penyakit. So penyakit yang bahaya kat sini, yang ini awak belajar, saya pun belajar sama. Which is MRSA, iaitu adalah methicillin resistant Staphylococcus susah strain bakteria. So strain bakteria ni adalah bakteria yang paling bahaya sebabnya dia boleh tahan terhadap, dia senang kata bakteria ni kebal. Bahayalah. Maksudnya korang makan ubat apa-apa tak jalan. Senang kata macam ni, kalau korang terkena bakteria ni dia kebal terhadap banyak antibiotik. So bahayalah kalau benda tu dia kebal. So basically, okay, kalau awak tengok dekat sini, gejala MRSA, saya tak pernah kena ni. Saya rasa benda ni something new for me. Dia boleh menyebabkan macam kulit jerawat, demam, gigil, teruk dan lebih teruk boleh menyebabkan darah sendi pada tulang dan paru dan juga jantung. So cara dia, biasalah ni, sebelum korang nak pergi melawat, biasanya korang cuci tangan, menutup mulut. Dan juga elakkan menyentuh peralatan hospital. Tapi biasanya hospital ni kita dah disinfektan. Apa yang kita panggil disinfektan tu macam korang tahu tak bau hospital? Faham tak maksud saya bau hospital? Dia orang mop dengan macam bau Dettol kita kata. So dia biasanya hospital ni kita dah disinfektan tau. So maksud disinfektan ni kita dah cuci semua tu nak make sure tak ada. Tapi kadang-kadang sebab orang tu banyak pesakit kat situ, so basically ada juga banyak penyakit-penyakit kat situ. So basically kalau you guys pergi hospital, normally korang kena basuh tangan ataupun korang kena pakai hand sanitizer. Tapi sekarang saya rasa disebabkan zaman COVID, korang tak pernah pelik kot ni. Pakai topeng muka, pakai hand sanitizer, basuh tangan dengan kerap. So basically benda ni adalah something yang dah biasa untuk awak. Alright, so do you have any question for this one? Ada tak apa-apa soalan? Okay, kalau tak ada soalan, saya nak bagi poll sebenarnya. Sekejap Bismillahirrahmanirrahim. Okay, saya ada 2 poll. So korang jawab dua-dua poll ni. Saya nak tunjuk satu video yang saya kata ada video menarik tu. Tapi saya kena cari dulu. Pasal virus tu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, jawab dulu post tu. Ini menjawab Zid. Yap, Alhamdulillah saya dah jumpa. Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak keluar ni, stop sharing. Okay, right. Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Blood type, kidney failure. Sekejap. Ada satu pasal virus. Mana saya jumpa virus ni? Sekejap. Ya, Alhamdulillah. Sekejap Sekejap. Where are you? Sekejap. Saya nak share screen.
Sekejap. Video ni korang boleh tengok kat TikTok, tapi sebab saya cikgu bio kan, so something yang bila dia melibatkan TikTok tu saya punya excited terlebih sikit lah kan. Saya tak tahu you guys boleh dengar ke tak. Bismillahirrahmanirrahim. Hai. Okay. Sekejap. Okay, close. Comel je kan. Sekejap, mana ni? Kenapa dia tak gerak? Sekejap. Apa dia? Sekejap, sabar. Oh God. Why? Lagi sekali Bismillahirrahmanirrahim. Lagi sekali. Comel kan? Sekejap. Open with. Haya. Come on guys. Come on. Hari tu saya share dengan budak Tirta 5. Boleh je. Yes. Kita nak tengok Dengar tak suara dia? Virus membiak, and dengan kita faham macam mana virus membiak, kita juga boleh faham macam mana variant baru boleh wujud. Sejom, kita ada satu video tu tunjuk kawan ni. Kita akan tunjukkan dalam video ni peperangan antara bakteria yang warna purple ni dan juga virus dipanggil sebagai bacteriophage. Tetapi dalam badan manusia pun, kalau kita tengok antara kes tu, virus pun is genetic of this virus, and sekiranya virus berjaya memasukkan maklumat genetik ke dalam sel bakteria ni, maknanya bakteria ni akan berubah. Dia dah tak nak lagi buat kerja dia, tapi dia nak buatkan virus yang baru sahaja. Nampak tak? Ibaratnya macam virus yang berjaya merasuk bakteria ni untuk buat virus baru sahaja non-stop. Dan apa yang jadi bila dah penuh sangat, dah banyak sangat virus dekat dalam tu, dah tak kuat sangat, eventually the cell is pecah. Dia akan membebaskan virus yang sangat-sangat banyak, and all these viruses akan mula mencari sel-sel lain untuk dijangkiti pula. Dan setiap sel yang ni pula akan masuk ke sel-sel lain, dan setiap sel yang lain pula akan mula menghasilkan virus yang banyak. Dan sel ni pula akan pecah, dan bila sel ni pecah, virus yang keluar akan mula menjangkiti sel-sel lain, eventually sampai semua sel habis. Scary, yes? Itulah cara mekanisme virus membiak, di mana dia tak nak membiak sendiri, dia akan menjangkiti sel dan dia akan suruh sel tu buat virus-virus baru. Jadi inilah juga caranya terhasilnya variant. Agak-agak bila sel ni hasilkan banyak sangat virus, ada tak kemungkinan virus yang dihasil oleh sel ni dia tersilap buat sikit? Sedangkan barang daripada kilang pun akan ada defect, betul tak? Katalah dia buat 1 juta barang, mungkin 1 atau 2 akan rosak, mungkin 100 akan rosak. Kalau rosak tu rosak, biasalah. Sama dengan virus juga, akan ada daripada banyak-banyak ni yang rosak. Tapi ada kemungkinan kesilapan yang dibuat ni menyebabkan dia jadi lebih bahaya. Itulah yang kita nampak dalam variant Delta COVID-19, di mana dia punya kesilapan itu menyebabkan virus ini lebih senang menjangkiti orang. And selagi kita tak stopkan penularan COVID-19, selagi di mana virus masih membiak di dalam badan-badan mereka yang dijangkiti, selagi itulah juga akan ada peluang, dan semakin tinggi peluang tu kalau semakin ramai orang yang dijangkiti, untuk terhasilnya varian baru yang lebih bahaya. Kita nak menentang penularan dengan varian baru yang sangat. Alright, okay. So boleh faham tak tadi? Kalau awak tengok sebenarnya virus ni macam dia, untuk saya lah, it's a bit scary lah. Sebabnya tadi kan saya kata, bayangkan tadi bakteria tu sel darah. Sebenarnya dia punya mekanisme sama tau. Perumah tu je lain. Tadi pada video tu perumah dia adalah bakteria. Tapi kalau macam untuk HIV, perumah dia adalah sel darah putih jenis limfosit T. So sama juga dimasukkan dia punya DNA, direplikasi banyak-banyak sampai dah banyak, lepas tu dah serap nutrien, lepas tu meletup, dia akan attack dia akan attack sel-sel yang lain, dia buat macam tu. Dan setiap yang itu tu tiba-tiba masa dia nak replicate kan, nak hasilkan yang baru, tiba-tiba dia boleh ada rosak sikit. Rosak tu sebenarnya bahaya, mutasi dia panggil. So dia akan menghasilkan varian baru. So sama juga macam orang kena HIV, sebenarnya orang kena HIV, setiap virus tu kadang-kadang dia ada identiti dia sendiri tau. Sebab saya ada pernah baca, ada orang ni dia saman dia punya boyfriend. Tapi boyfriend dia macam cerita drama, tapi benda ni real dari segi biologi lah. Which is dia pakai biotech. Macam ni tau, saya tak tahulah apa dia punya drama, kes dia macam ni je.
boyfriend dia bengang dengan dia punya girlfriend. Boyfriend dia tu ada HIV positif. So dia buat hubungan dengan girlfriend dia. Tapi dia tak cakap dengan girlfriend dia ada HIV positif. Lebih kurang saya tak ingat macam mana. Ke doktor, wah cerita dia lagi drama kot. Ke atau doktor dia bagi suntik dalam badan dia adalah darah-darah yang infected. So macam drama sikit kan. Saya ambil yang buat hubungan seks tu lah. Dia kata dia buat hubungan seks, dia kena virus HIV tu. Lebih kurang macam tu. Doktor. Saya rasa dia saman doktor tu. Sebab doktor tu macam psycho. Doktor tu masukkan something darah tu, dalam darah tu ada HIV positif. Lepas tu perempuan tu kena HIV positif lah. So bila perempuan tu kena HIV positif, lepas tu dia nak saman lah. Lepas tu doktor tu macam dia rasa dia bijak kan. Dia rasa dia dah bijak kan. Dia kata bukan dia yang buat semua-semua tu kan. Lepas tu macam mana dia orang buat menggunakan teknologi biotech. Okay, biotech. Doktor tu rupanya ada satu patient tu memang ada HIV positif. So tak tahu macam mana lawyer tu bijak. Lawyer tu pergi jumpa dia punya patient yang doktor tu, kayak ada HIV positif. Dia tengok virus HIV positif dengan virus HIV positif yang perempuan tu kena. Bila dia tengok, dia adalah daripada variant yang sama. So bila dia daripada variant yang sama, so lawyer tu cakap memang doktor tu buat. Sebab setiap virus ni memang dia sebenarnya ada sikit variant dia. Senang kata dia adalah, kita boleh tahu siapa yang jangkiti kita. Sebab kalaulah dia jangkiti kita daripada orang yang sama, dia ada susunan DNA dia yang lebih kurang sama. So sama juga macam tadi kan kita kata kan, virus tu dia boleh replicate. Tapi masa dia replicate tu tiba-tiba kalau dia rosak, kita kata dia sebagai mutasi, dia akan menghasilkan variant yang lebih bahaya. So itu bahayanya virus. Sebab virus ni dia boleh mutate, akan jadi lebih hebat. Cuma ini virus COVID-19 ni adalah yang paling ganas sekali sebab dia boleh mutate sangat cepat. So itu bahayanya virus HIV. Okay, so kita tengok kat sini mana kumpulan yang banyak dapat vote. Okay, so mula-mula sekali kita tengok kat sini. Alright, so refleksi PDPR hari ni. Wah, bagusnya. So 13 orang cakap good lah korang. Saya rasa lagi elok kita buat pembentangan lah. Sebab kalau saya ajar, ada je 20% yang tulis klik kat situ kan. Bila kawan korang bentang, korang tak ada pun yang klik 40 hingga 59%. Semua klik 60 hingga 79. So basically hari ni 19 orang, kefahaman awak terhadap pembentangan kawan awak adalah lebih daripada 60%. So tahniah kepada semua kumpulan yang bentang hari ni. So kita tengok pembentang yang terbaik untuk kali ini adalah siapa? Okay, pembentang yang terbaik yang di vote, bukan saya yang pilih, korang yang pilih. Pertama adalah kumpulan Mazici. Tahniah. So kumpulan yang kedua adalah kumpulan Nabil. Tahniah. So tak sia-sia saya bagi soalan lebih kat Nabil. Kumpulan ketiga kita ada kumpulan Hoyun. Lepas tu kita ada Mazrin dan Afwan. So tahniah kepada semua yang membentang pada hari ini. So do you have any question? Kita nak masuk bab baru tau.